Malaysia mula gunakan vaksin Sinovac keluaran China sebagai sebahagian daripada program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Kehadiran penonton ke stadium dibenarkan dengan syarat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia hari ini secara rasminya mula menggunakan vaksin Sinovac keluaran China sebagai sebahagian daripada program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ia serentak suntikan pertama yang diberikan kepada Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin pada jam 1.32 tengah hari tadi. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin menekankan vaksin Sinovac keluaran China tidak perlu diragui lagi dan kini menjadi sebahagian daripada program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Saya telah menawarkan diri untuk menjadi orang pertama menerima vaksin Sinovac ini atas prinsip kepercayaan terhadap proses penilaian dan keputusan yang dibuat oleh NPRA dalam memastikan tahap keselamatan, keberkesanan dan kestabilan vaksin yang diberikan di Malaysia. Sinovac sama seperti Pfizer yang telah pun diberikan kepada penduduk ini adalah selamat, berkesan dan stabil untuk diambil. Alhamdulillah sepanjang 30 minit pemerhatian yang dilakukan tadi, iaitu tempoh minimum pemerhatian bagi Sinovac ini, saya tidak mengalami ataupun merasai apa-apa kesan sampingan yang teruk. Malah tidak ada apa-apa langsung. Ya. Beliau berkata demikian pada sidang media sejurus selepas menyempurnakan tempoh pemantauan selama 30 minit setelah diberi suntikan vaksin Sinovac. Suntikan dilakukan di Hospital Rembau, Negeri Sembilan. Turut menerima suntikan pertama vaksin Sinovac hari ini ialah 10 petugas barisan hadapan terdiri daripada anggota bomba, rela dan pengawal keselamatan di Negeri Sembilan. Vaksin Sinovac dikeluarkan di Beijing dan sama seperti vaksin Pfizer-BioNTech yang pertama digunakan di negara ini. Vaksin Sinovac juga perlu diambil 2 dos dengan selang masa 21 hari dengan tahap keberkesanan dari 50.4 hingga 91.25%. Mesyuarat Teknikal Majlis Keselamatan Negara telah bersetuju untuk membenarkan kehadiran penonton ke stadium. Dua perlawanan bola sepak dalam Liga Malaysia akan dijadualkan percubaan bermula 1 April ini. Kehadiran penonton ke stadium dibenarkan dengan syarat seperti berikut. Yang pertama, di kawasan PKP bersyarat. 10% kapasiti penonton atau 2,000 orang. Mana-mana yang lebih rendah dengan kawalan penyeliaan sepanjang masa. Yang kedua, di kawasan PKP pemulihan atau PKPP, 25% kapasiti penonton atau 8,000 orang. Mana-mana yang lebih rendah dengan kawalan penyeliaan sepanjang masa. Antara SOP yang perlu dipatuhi, tiket hanya dijual secara dalam talian. Penjarakan fizikal 1.5 hingga 2 meter di antara setiap penonton. Operasi jualan hanya dibenarkan di kedai sedia ada di kawasan stadium selain pergerakan masuk serta keluar penonton secara berjadual dan tersusun. Sebuah syarikat penyewaan kapal Pristine Offshore Sdn Bhd dihadapkan ke Mahkamah Session Shah Alam atas dakwaan kerana memberi suapan untuk mendapatkan kontrak penyewaan kapal dalam kerja-kerja gali minyak tahun lalu. Syarikat itu yang diwakili pengarahnya, Dato' Abdul Kamal Muhammad Maidin, mengaku tidak bersalah. Dato' Abdul Kamal memegang jawatan pengarah syarikat berkenaan pada Disember tahun lalu. Pristine Offshore dituduh mengikut Seksyen 17A-1-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 sekaligus menjadi organisasi komersial pertama di negara ini yang didakwa di bawah seksyen itu sejak dikuatkuasakan pada 1 Jun tahun lalu. Pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rozilah Saleh. Mengikut pertuduhan, Pristine Offshore melakukan kesalahan dengan bersekutu dengan pengarahnya ketika itu. Chiu Ben Ben, 64 tahun, telah secara rasuah memberikan Ketua Pegawai Operasi Delium Primera Sdn Bhd, Mazrin Ramli, satu suapan bagi faedah dirinya wang berjumlah RM321,350 dengan niat untuk memperoleh subkontrak itu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM200,000.
Terdahulu di mahkamah sama, Chiu mengaku tidak bersalah atas pertuduhan rasuah berkenaan. Chiu hanya dikenakan ikat jamin RM150,000. Mahkamah menetapkan kedua-dua kes disebut semula pada 21 Mei ini. Seorang bekas kontraktor dijatuhi hukuman penjara 7 hari dan denda RM10,000 kerana menggunakan dokumen palsu dalam tuntutan perkhidmatan peralatan siaraya dan artis ketika Pesta Air Nasional Langkawi 2014. Mahkamah Session Alustar dalam keputusannya mendapati tertuduh Muhammad Khairi Saad bersalah. Keputusan penghakiman dibuat oleh Hakim Murtazadi Amran. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa dengan curangnya menggunakan suatu dokumen sebagai tulen iaitu surat program dan aktiviti pelancongan di bawah pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Negeri bertarikh 3 Julai 2014 iaitu surat bayaran bagi program dan aktiviti pelancongan bertarikh 8 Jun 2014. Tuntutan dibuat membabitkan jumlah RM83,421.06. Muhammad Khairil dituduh mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 465 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Seorang ahli perniagaan berpangkat Datuk Seri didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas 4 tuduhan menerima suapan berjumlah RM176,000 dan memperdaya seorang individu bagi membantu melepaskan 22 warga Cina tahun lalu. Tertuduh Muhammad Al-Faizal Muhammad mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Suzana Husin. Mengikut pertuduhan, tertuduh 45 tahun didakwa menerima suapan berkenaan daripada Lim Seng Chai, 41 tahun sebagai dorongan membantu melepaskan 22 warga Cina daripada tahanan polis dan Jabatan Imigresen. Dia dituduh melakukan kesalahan itu di sebuah hotel di Jalan Bukit Bintang pada jam 11 malam 22 September tahun lalu. Manakala bagi pertuduhan pilihan pertama dan kedua, dia didakwa memperdaya Seng Chai dengan tujuan sama sehingga mangsa menyerahkan wang tunai berkenaan di tempat, waktu dan tarikh sama. Sementara itu di mahkamah sama, seorang wanita yang juga rakan Muhammad Al-Faizal mengaku tidak bersalah atas 4 tuduhan menerima suapan berjumlah RM33,000 dan memperdaya Seng Chai sebagai dorongan melepaskan 22 warga Cina berkenaan. Mariam Bevi M. Sultan Alauddin, 41 tahun, didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah bank di Jalan Tun Razak, 6 November 2020. Mahkamah membenarkan Muhammad Al-Faizal diikat jamin RM50,000, manakala Mariam Bevi diikat jamin RM17,000 dengan seorang penjamin. 21 April depan ditetapkan untuk sebutan semula kes. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Terengganu melupuskan 4 buah bot nelayan asing yang dirampas di perairan Terengganu. Kesemua bot dijadikan tukun tiruan di kawasan perairan Kuala Nerus. Pengarah Maritim Terengganu, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli berkata, bot nelayan asing yang telah dilucutkan hak itu dirampas oleh APMM melalui Op Naga Barat dan Op Iman sepanjang tahun 2018 hingga 2019. Kesemua 4 buah bot itu dianggarkan bernilai lebih RM6 juta. Okay, pada tahun ini kita jangkakan sebanyak 43 buah bot lagi akan kita tenggelamkan di sekitar perairan negeri Terengganu. Tangkapan-tangkapan melalui operasi Naga dan operasi Kuda Laut. Bagi 4 buah bot yang kita tahan ini ataupun kita tenggelamkan ni adalah bot hasil tangkapan Op Iman pada tahun 2019. Jelasnya sehingga Disember 2020 sebanyak 99 buah bot telah dirampas dijadikan tukun. Kaedah penenggelaman sebagai tukun juga sebahagian daripada inisiatif bagi memelihara dan menggalakkan biodiversity marine serta simbolik kepada APMM sangat agresif dalam mengekang pencerobohan nelayan asing di perairan negara. Program pelupusan bot ini turut mendapat kerjasama agensi lain seperti Jabatan Perikanan Malaysia, Jabatan Laut Malaysia, Persatuan Nelayan Kuala Terengganu Utara serta Institut Sumber Marin Asia Tenggara ISMAT. Kerajaan Negeri Melaka mengarahkan pihak pengurusan Tanjung Beruas Port Sdn Bhd mencari penyelesaian berhubung tuntutan lebih 300 nelayan yang terkesan dengan projek penyambungan jeti pelabuhan di perairan Tanjung Kling. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, pihak pelabuhan terbabit juga perlu membenarkan nelayan menjalankan aktiviti menangkap ikan di kawasan projek itu pada hari-hari tertentu. Pasal nelayan tu saya minta pada pihak Tanjung Beruas berunding dengan pihak Persatuan Nelayan. Begitu juga wakil rakyat kawasan adalah win-win.
panjang 50 meter. You know how long is 50 meter? Dengan luas jeti itu, sebab didakwa tempat tu banyak ikan. Ikan dalam laut memang banyak kan. Besok kita buat lagi besok, mana-mana pun biasalah ini nelayan tangkap laut, tangkap ikan kat mana lagi. Jadi apa kerja-kerja penambakan mesti akan menjejaskan. Apa saja kerja-kerja struktur yang dibina akan menyebabkan kehilangan pendapatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Seri Negeri Air Keroh siang tadi. Baru-baru ini, lebih 300 nelayan kawasan Melaka Selatan mendakwa pendapatan mereka terjejas susulan projek itu. Mereka mendakwa projek itu menyebabkan kawasan mereka menangkap ikan menjadi terhad. Keadaan dijangka menjadi semakin buruk apabila kawasan itu mula menjadi laluan dan persinggahan kapal-kapal dagang apabila ia siap pada tahun 2026. Menurut Datuk Seri Sulaiman, pihak pengurusan pelabuhan dan nelayan terbabit perlu berunding bagi mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua-dua pihak. Katanya beliau turut mengutarakan perkara yang sama semasa bertemu dengan pihak pengurusan pelabuhan dan nelayan terbabit pada 15 Mac lalu. Kembali bersua, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Kelang dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Selangor bekerjasama mengadakan program kebajikan bagi membantu golongan mualaf dan marhain. Program sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban yang ditanggung golongan itu, terutama ketika pandemik COVID-19 masih berleluasa. Segmen Cari Pahala Berita TV9. Sumbangan berbentuk barang makanan dan 600 kitab suci Al-Quran. Semua sumbangan diinfakkan oleh orang perseorangan bagi tujuan membantu golongan mu'alaf dan marhain di sekitar Taman Seri Andalas dan Kelang. Kita hari ini lebih kepada memberi kata orang tu fisabilillah kepada mu'alaf, fakir miskin dan juga asnaf yang berada di Lembah Kelang. Di Kelang lah terutama sekali kita fokus. Dan kita infak ni daripada orang ramai lah. Ada yang sedekah Al-Quran, ada yang bagi makanan dan berbagai-bagai lagi lah. Perkim Kelang berharap sumbangan itu dapat mengukuhkan akidah golongan mu'alaf serta memudahkan mereka untuk mendalami agama Islam. Ujarnya sebahagian daripada golongan itu mengalami masalah kewangan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sumbangan dilakukan di bawah program Fisabilillah, infak sarapan pagi dan turut disertai NGO tempatan. Melalui program itu, pihak Perkim turut mengedarkan pek sarapan pagi sebanyak 1,000 bungkus makanan kepada golongan mu'alaf dan golongan susah di sekitar kawasan itu. Semasa program itu, Pengarah SPRM Selangor, Datuk Alias Salim turut turun padang menyantuni golongan yang memerlukan. Bukan saja kepada orang yang Islam, orang yang bukan Islam pun turut serta kita bantu, dan SPRM juga prihatin dengan masyarakat atau komuniti yang terkesan dengan COVID-19 ini, di mana kita telah membuat program untuk mendekati masyarakat, dan mereka ini kumpulan yang do'if. Mungkin mereka mendapat bantuan daripada kerajaan. Mungkin dengan kehadiran kami ini sedikit banyak boleh membagi informasi kepada mereka bahawa peranan SPRM adalah bukan sahaja untuk membuat penguatkuasaan, tetapi juga mendidik masyarakat, mendekati masyarakat supaya masyarakat tahu bahawa SPRM adalah satu badan yang bertanggungjawab untuk memastikan tidak berlaku penyelewengan, rasuah dan sebagainya. Ujarnya, SPRM bukan sahaja menguatkuasakan undang-undang berkaitan rasuah dan penyelewengan, malah turut terbabit dengan pelbagai program kemasyarakatan. Katanya, SPRM melakukan kerja kebajikan sebagai sebahagian tanggungjawab sosial korporat CSR bagi membantu golongan yang memerlukan. Segmen Cari Pahala Berita TV9. Kerajaan bersetuju untuk memperkenalkan kadar baharu bantuan untuk program tanam semula getah tahun ini. Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata, peruntukan itu bagi menggalakkan pekebun kecil untuk mengusahakan semula komoditi itu. Katanya peruntukan untuk Semenanjung ialah RM13,710 sehektar, sementara bagi Sarawak RM14,805 sehektar dan Sabah RM14,955 sehektar. Sekarang ni kita nak promote balik, malah kita minta kerajaan-kerajaan negeri terutama Sabah dan Sarawak, tanah-tanah NCR boleh
joint venture lah dengan Risda. Tambahnya, kadar baharu bantuan itu adalah selaras dengan pengenalan model perancangan strategik Risda MPSR 2021-2025 yang dilancarkan siang tadi. Selain itu, MPSR bertujuan untuk menjana pendapatan isi rumah pekebun kecil sehingga mencapai RM4,500 sebulan. Menurut pengerusi Risda, Datuk Muhammad Salim Sharif, program berkenaan disusun berlandaskan 4 teras utama dan di bawah 12 inisiatif. Sebanyak 4 impak keberhasilan turut direncanakan, iaitu menerusi hasil getah, keusahawanan, menjana keuntungan syarikat milikan Risda dan memperkasa sistem penyampaian pekebun kecil. Jadi kalau sebuah keluarga itu anaknya katalah dia berniaga membuat kek, contoh kek ini hasil daripada penjualan kek ini mereka akan dapat pendapatan mereka. Begitu juga dengan keropok ataupun apa-apa industri IKS yang boleh menjana pendapatannya. Jadi untuk memulakan perniagaan ataupun dah mula perniagaan, kita fokuskan kepada yang dah mula buat berniaga. Kita akan bagi peruntukan RM10,000, RM20,000 hinggalah RM100,000. Jadi di sini kebergantungan kepada hasil getah sahaja. Kalau dinilai mungkin susah nak menjangkau. Tambahnya, tahun ini Kementerian Pembangunan Luar Bandar menyalurkan peruntukan sebanyak RM410.8 juta kepada Risda bagi melaksanakan program pembangunan. Untuk program kawasan bertanam getah pekebun kecil, program peningkatan produktiviti dan pembangunan pekebun kecil, program keusahawanan dan kawalan penyakit Pestalotiosis, jumlah peruntukannya lebih besar pada RM466.73 juta. Kerajaan Negeri Kedah akan menjadi pemudah cara dalam membantu penduduk mendapatkan geran tanah. Menteri Besarnya Muhammad Sanusi Maknur berkata, proses pindah milik tanah milik Jabatan Perhutanan antara yang sukar untuk dilakukan kerana melibatkan proses yang panjang dan mengambil masa. Complicated. Kena cabut keluar jabatan tanah milik, batalkan pemilikan Jabatan Perhutanan, jadikan tanah kerajaan, baru boleh mohon. Lepas tu kena buat sukat, jurukul, lantik jurukul, koordinat, keluar saham berapa. Lepas tu bagi notis 5A, bayar premium, baru dibagi geran. Proses dia agak panjang, rumit. Sebahagian daripada penghuni pun dah meninggal dunia, tinggal waris-waris. Kena buat segera. Lepas tu bila dia meninggal, rumah pusaka dan tapaknya, dia tak boleh peraik, geran tak ada. Jadi kelai adik-beradik. Bertelingkah pula. Kita tak mahu benda itu berlarutan. Justru perbincangan dengan agensi berkaitan katanya sudah dijalankan bagi memastikan proses pindah milik dan pemilikan tanah dapat dijalankan lebih awal daripada jadual sedia ada. Di bawah inisiatif itu, penduduk di Perkampungan Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, KEDA, antara yang diberikan geran tanah secara berperingkat. 3 buah kampung di Pokok Sena katanya sudah tamat proses pindah milik dan akan diserahkan dalam masa terdekat. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan geran hak milik Desa Kedah, Sungai Udang di Yan pada Rabu. Sejumlah 146 penduduk menerima geran hak milik di bawah program perumahan rakyat termiskin. Ya, amat-amat gembiralah, bersyukurlah kami kepada Allah SWT dan kami berterima kasihlah pada kerajaan negeri Kedah, kerajaan Kedah dan pada kerajaan pusat. 26 tahun lah. Banyak 26 tahun ni duduk sini, harapannya apa? Harapan ni lah yang nanti geran ni lah. Bila dapat hari ini? Ya, terima kasih lah, bersyukur lah. Majlis turut dihadiri pengurusi Kedah, Datuk Dr. Ku Abdul Rahman Ku Ismail. Untuk rekod, aktiviti penyerahan geran hak milik Desa Kedah sudah dimulakan sejak tahun 2015 bagi meringankan beban golongan yang memerlukan. Laporan antarabangsa. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO berkata ia terus mengesyorkan penggunaan vaksin AstraZeneca kerana manfaatnya mengatasi risiko walaupun terdapat penolakan penggunaannya secara meluas. WHO menekankan bahawa darah beku yang dikesan pada sejumlah pesakit selepas disuntik AstraZeneca adalah penyakit kardiovaskular ketiga yang paling biasa di dunia. Setakat ini tidak ada petunjuk yang jelas mengenai hubungan langsung antara penyakit berkenaan dan vaksin. WHO sentiasa berhubung dengan Agensi Ubat-Ubatan Eropah dan pengawal selia seluruh dunia untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai keselamatan ubat-ubatan.
Dalam pada itu, Brazil merekodkan 90,303 kes baharu COVID-19 dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara itu melonjak kepada 11,653,838. Seramai 2,648 orang meninggal dunia akibat wabak berkenaan. Brazil adalah antara negara paling teruk terjejas susulan penularan gelombang terbaharu yang memberi tekanan terhadap sistem kesihatan. Berdasarkan perangkaan yang dikeluarkan, Brazil ketika ini mempunyai purata kematian 136 orang dan 5,565 kes jangkitan bagi setiap 100,000 penduduknya. Setakat Selasa lalu, Brazil sudah memberikan suntikan vaksin kepada lebih 14.18 juta rakyatnya. Serangan bom ke atas sebuah bas mini di Kabul, Afghanistan meragut sekurang-kurangnya 4 nyawa pekerja sektor awam. Menurut polis, seorang wanita antara mangsa yang maut. Manakala 9 yang lain dilaporkan cedera. Setakat ini tiada pihak yang mengaku bertanggungjawab melakukan serangan itu. Pada Isnin lalu juga sebuah bas mini menjadi sasaran serangan dengan mengorbankan 3 mangsa wanita dan seorang kanak-kanak usia 3 tahun. Dan semalam nahas helikopter turut mengorbankan 9 anggota tentera Afghanistan di tengah Kabul. Serangan bom di Afghanistan dilaporkan semakin meningkat ketika rundingan damai di Qatar antara puak pemberontak Taliban dan kerajaan terhenti. Laporan sukan dimulakan dengan Liga Super. Pendahulu Liga, JDT gagal meneruskan rentak kemenangan pada musim ini apabila seri di laman sendiri bertemu Selangor FC. Selangor membuat kejutan di Stadium Sultan Ibrahim apabila membuka tirai jaringan seawal minit ke-7 permainan menerusi gol Ifidayo Alisegan. Tersentak dengan jaringan pembukaan itu, JDT tidak memerlukan masa lama untuk menyamakan kedudukan menerusi penyerang import baru dari Brazil, Bergson da Silva pada minit ke-11. Tuan rumah berpeluang berada di depan sebelum babak pertama tamat. Namun sepakan penalti gagal disempurnakan. Di babak kedua, JDT memperolehi satu lagi sepakan penalti. Kali ini cubaan da Silva diselamatkan penjaga gol dan menyaksikan kedudukan seri kekal sehingga wisa penamat. JDT masih di tangga teratas Liga dengan 10 mata, manakala Selangor kekal di tangga kelima dengan 5 mata. Dalam perlawanan lain di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, menyaksikan skuad Kuala Lumpur City FC mencatat kemenangan selesa 3-0 ke atas Perak FC selepas kadar seri menentang Selangor FC. Kedah Darul Aman FC pula bangkit daripada ketinggalan pada separuh masa pertama untuk menudukkan PJ City FC 3-1 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Darul Aman Alustar. Saingan di Pantai Timur pula menyaksikan Terengganu FC gagal menggunakan kelebihan bermain di laman sendiri selepas kadar seri 1-1 dengan Melaka United FC di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak. Menjelang saingan pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 pada Jun ini, Ketua Jurulatih Pasukan Kebangsaan Tan Cheng Ho menegaskan ketika ini beliau masih memiliki kepercayaan tinggi terhadap kemampuan barisan pemain sedia ada berbanding muka baharu. Pada kem latihan pusat pertama pasukan kebangsaan yang akan bermula Isnin depan di Johor Bahru, Cheng Ho mengekalkan lebih 70% barisan pemainnya sebelum ini. Jelasnya cabaran dari segi kesuntukan waktu serta peluang aksi persahabatan yang masih samar antara faktor yang menyukarkan beliau membuka peluang kepada pemain baharu. Beliau lebih mengutamakan mutu permainan mantap dan kombinasi kalangan pemain dalam skuad sedia ada. Bagaimanapun barisan kejurulatihan sentiasa memantau perkembangan setiap pemain dalam saingan Liga Super dan Liga Perdana. Namun dalam masa terdekat, beliau tidak boleh beri peluang kepada ramai muka baharu. Pintu skuad negara sentiasa terbuka untuk mana-mana pemain yang menunjukkan prestasi baik. Malaysia dijadual meneruskan baki saingan aksi kelayakan menentang Emirat Arab Satu UAE pada 3 Jun. Diikuti aksi menentang Vietnam dan Thailand.
Berita TV9 tiba ke penghujungnya. Terus patuhi segala SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa bagi memutuskan rantaian COVID-19 selain sentiasa menjaga kebersihan. Dan penutup tirai berita TV9 malam ini, saksikan visual pembukaan taman tema Nintendo di Osaka, Jepun yang menampilkan perjalanan Mario Kart daripada permainan klasik Super Mario yang sebahagian daripada taman hiburan Universal Studio Jepun. Saya Mazhari Zafri Aziz Desa. Assalamualaikum dan selamat malam.